Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar 23 orang, 24 orang yang masuk pada hari ini. Baru masuk ialah Wilin. Okay. Pada hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita untuk mengenal aspek sastra dalam kesusastraan Melayu komunikatif. So ingat subjek kamu ialah kesusastraan Melayu komunikatif. Dan untuk semester 1, ini tajuk kamu ya, penghayatan karya. Hai Wilin. Penghayatan karya. Wilin boleh dengar cikgu? Ya kan? Boleh cikgu. Boleh. Alright. Okay, so jom kita teruskan pembelajaran kita hari ini untuk aspek sastra. So untuk SEM 1 adalah sangat penting untuk kamu mengenal terlebih dahulu aspek-aspek yang ada dalam sastra, termasuk kata kunci, terutamanya kata kunci, sebab apabila anda mengenal aspek sastra dan menguasai kata kunci bagi setiap aspek sastra, maka anda akan lebih mudah untuk menjalankan penghayatan ataupun analisis terhadap teks kajian kamu, iaitu karya-karya dalam permata sastra. Okay? So kita mulakan antara aspek sastra yang terdapat dalam sastra ini ya, yang juga sudah senaraikan. Setiap aspek sastra ini dia ada kata kunci dia yang tersendiri, dan kalau kata kunci ini kamu kuasai, kamu hafal, so apapun bentuk soalan memang kamu akan sangat mudah untuk jawab. Okay, sebenarnya dalam sastra kamu tidak perlu hafal semua bahagian ni. Kamu tidak perlu hafal 5 persoalan, 5 nilai, 5 message, 5 unsur pengajaran, 5 perwatakan bagi setiap watak, 5 kritikan sosial, 5 latar masyarakat dan sebagainya. Yang kamu perlu hafal ialah kata kunci bagi setiap konsep, dan kalau cara cikgu permudahkan pelajar cikgu untuk kalau pelajar tu dia sentiasa mau hafalkan, kamu sentiasa rasa kamu akan secure kalau kamu ada hafal something kan? Betul ke tidak? Mesti ada hafal kan? Macam mana mau belajar cikgu kalau tidak hafal? So kalau kamu mahu menghafal, biasanya apa akan cikgu suruh ialah sama ada kamu hafal nilai murni dalam karya tersebut, ataupun kamu hafal perwatakan penting bagi watak penting. Contoh dalam karya kamu tu drama Asia Samia, misal kata drama Asia Samia, watak penting kamu di sana ialah Asia Samia. Asia Samia, Misa Sagaraga, bukan, Anas Samanda dengan Marga. So kamu boleh hafal perwatakan dalam kalangan watak tersebut. Okay? Apabila kamu sudah hafal perwatakannya, sebab peristiwa penting memang berlaku di sekitar watak penting. Bila kamu sudah hafal perwatakan watak itu, so kalau soalan tidak tanya tentang perwatakan, dia tanya tentang nilai ataupun tentang persoalan, tetapi kamu tahu peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada sekitar watak dan perwatakan watak, so itulah yang kamu boleh convert kepada nilai. Misal kata perwatakan seorang yang berani, dia akan jadi nilai berani. Betul ke tidak? Betul. Betul kan? Kalau perwatakan penyayang, dia akan jadi nilai Kasih sayang. Betul. So itu konsep dia. So kamu kalau mau hafal juga, hafallah perwatakan watak utama dalam karya. So cikgu teruskan dahulu. Kalau kamu ada soalan, terus tanya sahaja ya. Okey, so sekarang kita lihat kalau persoalan, kata kunci kamu ialah persoalan. Persoalan. Mesti guna perkataan persoalan. Misal kata dalam soalan dia tanya, bincangkan 5 persoalan dalam drama Asia Samia. So fakta kamu mesti guna perkataan persoalan. Persoalan kasih sayang. Persoalan berani. Persoalan menentang ketidakadilan sosial. Okay? So mesti guna perkataan persoalan. Itu kata kunci dia. Kalau nilai, kata kunci nilai ialah nilai. Perkataan nilai itu sendiri. Nilai kasih sayang. Nilai berani. Nilai gigih. Nilai tabah. Faham kan? Okay. So kalau message ni dia merupakan amanat. Bila dia amanat, so dia sedikit beza dengan unsur pengajaran. Biasanya di sini pelajar confused. Sebab kalau kamu SPM dalam Komsas, unsur pengajaran itu sama dengan message kan? Kan?
Kamu ni tiada suara, senyap. Iya. Betul Ah, Cik, ya Cik. yes. Tapi masa di Form 6, message dia tidak sama dengan unsur pengajaran. Kalau cara kamu jawab message itu tentang unsur pengajaran, kamu tidak guna kata kunci pentingnya untuk message, kamu guna kita haruslah, maka salahlah tu. Kamu tidak akan dapat markah. Okay, so message dengan unsur pengajaran berbeza. Message, oleh sebab dia amanat, maka dia kamu guna kata kunci pentingnya. Okay, misal kata kita ambil kasih sayang tadi. Pentingnya kasih sayang dalam sesebuah keluarga. Ataupun pentingnya kasih sayang dalam membawa kebahagiaan dalam sesebuah keluarga. Anda nampak kan? Boleh faham dulu? Okey. Tapi, okey. Kalau unsur pengajaran, dia ialah pesanan, bukan pesanan, dia adalah nasihat. Nasihat, bukan amanat, dia adalah nasihat yang menyeru kita sama ada melakukan sesuatu kebaikan atau menjauhi sesuatu keburukan. Itu sebab unsur pengajaran kita ada yang berbentuk teladan, ada yang berbentuk sempadan. Yang berbentuk teladan itu yang menggunakan kata kunci kita haruslah. Sebab dia menyuruh kita melakukan sesuatu perkara yang baik. Okey, faham? Okey. Manakala Paham. thank you. Mana Monica ada pasang kamera ni? Manakala kalau unsur pengajaran yang berbentuk teladan yang menyeru kita supaya hai Monica, yang menyeru kita agar menjauhi sesuatu keburukan, kata tugas kita, kata kunci kita ialah kita janganlah. Kita janganlah. So kita kena larang kan, jangan buat, jangan buat. So sebagai contoh, kita janganlah suka menangguh-nangguhkan kerja. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Tapi kamu tidak boleh bagi ayat tu just begitu mesti ada huraian dia sikit. Agar dapat mengelakkan kerja yang berlambak pada masa akan datang. Agar tidak menyusahkan diri sendiri. Sebagai contoh. Okay, itu unsur pengajaran. Kita ada dua kata kunci, sama ada kita haruslah kalau pengajaran itu berbentuk positif atau kita janganlah kalau pengajaran tersebut berbentuk negatif. Okay, katakan kita ingin ambil kasih sayang. Kasih sayang, fakta kasih sayang tadi pada nilai, pada persoalan itu. Kita ingin jadikan dia sebagai unsur pengajaran. Macam mana kamu mau jadikan dia unsur pengajaran? Positif kan negatif tu kasih sayang? Positif. Positif. Betul. So kalau positif kita guna kita haruslah. Atau kita okay. Haruslah. So, haruslah. Cuba seorang bina satu ayat unsur pengajaran untuk kasih sayang. Apa cikgu? Cuba seorang antara kamu lah, siapa-siapa saja yang mau cuba bina satu ayat unsur pengajaran dengan menggunakan yang kasih sayang tu, jadikan dia ayat unsur pengajaran. Kejap. Kita haruslah taat kepada ibu bapa. Wilin kah? Wilin, kasih sayang, jangan taat. Kasih sayang, guna kasih sayang. Cikgu, kita haruslah berkasih sayang antara ahli keluarga. Lebih kurang macam tu, terima kasih. Wilin tu konsep dia betul sudah, cuma Wilin masukkan taat bukan kasih sayang. Ya, Wilin? Okay, thank you Tahnia, Monica dan Wilin. Jadi kita haruslah berkasih sayang ataupun mengamalkan kasih sayang dalam kalangan keluarga agar melahirkan keluarga yang Mau apa? Monica. Harmoni. Ya, bukan harmonika. Harmonika. Okey, yang harmoni. So itu unsur pengajaran. Kalau unsur pengajaran negatif, contohlah. Tadi sudah cikgu bagi pula kan? Katakan cikgu bagi satu, cikgu mau tes kamu. Bercakap bohong. Macam mana mau jadikan unsur? Bohong agar terhindar daripada masalah. Bolehlah agar terhindar daripada masalah, agar disenangi oleh orang lain, kan? Ya. Ya. Comel je suara Kashmida. Kashmida pasang kamera bah macam semandak-semandak lain.
Muka saya bulat. Macam bola kah? atau macam piring? Enggak. Cikgu punya Kashmida, yang penting ada muka. Tengok muka cikgu ni, panjang macam telur. Saya mau baca apa? Ya, kan Kashmida. Ingat janji kau sama cikgu tu. Buka jakas muka seperti bulat. Ya, muka saya ni panjang macam tu telur pun saya okey aja. Yang penting ada muka. April, yang penting ada muka kan April? Betul. Ya, cikgu. Kashmida ni mentipu. Buka. Orang kena kasih jadi muka tu 4 segi. Oke, sementara tunggu Kashmida tu buka kamera, kita teruskan. Jangan lupa Kashmida, cikgu tunggu tuh. Kashmida buka kamera. Yang terjadi lah cikgu. Mbak Kashmida cepat cikgu mau tengok. Cikgu keluar lah nih. Cikgu stop lah. Tak mau lah cikgu. Kau dah mau tayang, cikgu keluar nih dari JM. Ya, cikgu mau lah cikgu. Buka bekas. Kau lupa pakai tudung kah? Comel pun. Comel pun, buka. Comel pun. Oke, nanti saya kasih tahu si Jackery, cousin kau pemalu. Oke, kita teruskan. Dah jadilah konon. Perwatakan. Oke, perwatakan kata kunci kita seorang yang. So, kalau kasih sayang sama juga. Seorang yang penyayang. Itu sebab cikgu kata yang penting kamu hafal kata kunci. Satu inti yang sama, kasih sayang, kamu boleh kasih jadi dia nilai, persoalan, message, unsur pengajaran, perwatakan, dan juga latar masyarakat. Kan, Mon? Betul atau tidak, Mon? Betul, cikgu. Betul. So, contoh kalau perwatakan, kata kunci kita seorang yang, kalau kasih sayang tuh dia akan jadi seorang yang penyayang. Jangan pula kamu tulis seorang yang kasih sayang. Biasa pelajar tulis begitu tuh, seorang yang kasih sayang. Ada mati. Bukan seorang yang kasih sayang, seorang yang penyayang. Oke, penyayang. Macam si Kashmida. Dia sayang, dia punya muka yang bulat. Oke, kita teruskan. Kita teruskan kritikan sosial. So, kritikan sosial ni apa cikgu bilang? Ada kan dalam nota tu, dalam yang cikgu sindiran masyarakat. Pandai si Joen. Joen kuek. Joen hari ini jadi itik. Joen, kenapa tutup kamera? Kenapa jadi itik yang comel nih, Joen? Kuek. Sindiran terhadap masyarakat, betul. So, bila sindiran, kamu kena ingat, isi kamu mesti sikap-sikap negatif masyarakatnya, yang negatif sahaja. Sebab kita akan sindir sikap negatif. Kita tidak akan sindir sikap positif. Kalaulah si Joen tu rajin, takkan kita seharusnya sindir dia. Kritikan masyarakat. Masyarakat yang rajin. Gila juga tuh mau sindir orang rajin kan Joen? Sepatutnya sindirlah masyarakat yang pemalas, masyarakat yang suka bertangguh. Macam tu. So, semua tentang sikap negatif. Dan oleh sebab dia tentang masyarakat, kenapa kita cakap dia tentang masyarakat? Kerana di sini ada perkataan sosial. Sosial ni merujuk kepada masyarakat. Jangan salah sebut, satu kali lafaz saja tu, sosial. Bukan ada pematahan. Sial. Bukan gitu. Oke, kita teruskan. Oke, so oleh sebab dia berkaitan masyarakat, so kata kunci masih masyarakat yang, cuma sambung dengan sikap negatif masyarakat. Oke, boleh faham? Untuk yang ini, ada soalan? Tidak? Tidak, cikgu. Tidak. Sama tema kita ni merah. Tengok semandak-semandak merah. Kan merah. Si April pun merah. Monica, yang cikgu nampak kan kita 4 orang saja buka kamera, betul kah? Rasanya iya, cikgu. Yang lain ni masih lagi jadi kucing malu-malu. Oke, kita teruskan dengan aspek sastra yang seterusnya. Kita ada latar masyarakat. Kita mulai dari kanan. Latar masyarakat, oleh sebab dia tentang masyarakat masih, seperti kritikan sosial tadi, so kata kunci kita masih masyarakat yang. Cuma kalau kamu bagi latar masyarakat, dia punya skop dia lebih luas. Kamu boleh ambil sikap negatif dan juga sikap positif. Dia bebaslah, terbuka ya.
Masyarakat yang rajin. Di sini boleh si Joanne tu tadi masuk masyarakat yang rajin. Kalau soalan tanya latar masyarakat, boleh masukkan masyarakat yang rajin. Kalau kritikan masyarakat, jangan masukkan masyarakat yang rajin. Okey, faham kan? Okey, so cikgu teruskan. Pada bahagian latar, kita sebenarnya ada 3. Kalau soalan tu tanya huraikan penggunaan latar dalam karya, so kamu punya kupasan mesti untuk 3 perkara ni. Latar masyarakat, latar tempat dan latar masa. So, untuk latar masyarakat ni, kamu boleh latar tempat, kata kunci kamu ialah di, perkataan di. So, bila perkataan di, kamu sambunglah apa tempat yang digunakan di dalam karya. Misal kata ialah, ada lawak hambar di rumah. Okey, katakanlah di sekolah, di penampang, di ITCC, di mana? Di Domino's Pizza, contohnya. Itu ialah latar tempat lah, tempat berlakunya sesuatu peristiwa. Okay, kemudian kalau latar masa, kata kunci kamu pada waktu. Okay, sama ada pada waktu siang, pada waktu pagi, pada waktu malam dan seumpamanya lah. Okay? Jangan keliru latar masa dan latar tempat. Boleh faham bahkan yang ini? Senang kan? Cuma bila boleh cikgu. Okay. Bila kamu kemukakan benda ni, of course ini baru fakta, kamu kena sokong dengan peristiwa berdasarkan apa yang terdapat di dalam teks kajian kamu lah. Okay, kemudian kita lihat sudut pandangan. Sudut pandangan ni dia ada 3. Satu, sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga terbatas dan sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas. Dia ada cara sendiri untuk kamu kenal penggunaan ketiga-tiga ni. First, kalau sudut pandangan orang pertama, sesuai dengan nama dia, sudut pandangan orang pertama. So, kata ganti nama diri yang digunakan dalam karya tersebut ialah kata ganti diri pertama. Apa kata ganti diri pertama? Contoh dia. Saya. Betul, saya. Lagi? Aku. So, itulah yang kamu akan jumpa. Saya, aku. So, bila ada saya dan aku, artinya, ya, saya lah tu, saya. Saya Kashmida. Bila kamu jumpa penggunaan saya atau aku dalam mana-mana cerpen, artinya di sana ialah sudut pandangan orang pertama. Okey? Kalau sudut pandangan orang ketiga terbatas, ini dia lebih kurang sama dengan sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas. Cuma bezanya, kalau sudut pandangan orang ketiga terbatas, pengarang tu dia tidak mendalami, menguasai atau mengenali watak-watak di dalam karyanya itu secara mendalam. Dia hanya tahu luaran. Contohnya dia kenal Avril sebagai pelajar tingkatan 6 rendah di SMK Limbana. Seorang yang tinggi lampai, berkacamata. Tapi dia tidak tahu emosi Avril. Apa permasalahan dalaman Avril. So itu ialah sudut pandangan orang ketiga terbatas. Dia hanya tahu luaran. Okey? Faham? Kalau sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas, dia kenal Avril, dia kenal Joanne, dia kenal Monica, luar dan dalam. Macam Avril tadi, dia kenal pelajar 6 rendah pusat pengetahuan SMK Limbana penampang, tinggi lampai berkacamata. Seorang yang mudah tersentuh, mudah menangis. Okey, contohlah Avril lah. Lepas tu mengalami konflik perasaan, dia berkonflik dengan sahabat baiknya Joanne. Dia rasa tidak puas hati dengan Joanne yang selalu mencuri perhatian Cikgu Christina, contoh. Dan dia rasa dia macam tidak selesa lah dengan Joanne. So, konflik dalaman yang dialami oleh Avril itu sekiranya dikemukakan oleh pengarang, itu menunjukkan pengarang itu sebenarnya menggunakan sudut pandangan ketiga tidak terbatas. Sebab dia sudah tembus shield, dia masuk sudah dalam diri Avril. Dia tahu permasalahan dalaman pergolakan jiwa dalam diri Avril. Bukan hanya dia kenal luaran Avril sebagai pelajar 6 rendah berkacamata tinggi lampai. Boleh faham? Boleh. Ada soalan setakat ni? Tidak ada lagi. Wah, ada lagi. Belum ada. Okey, Kaska, panggil Kaska.
Sini rumah Cikgu ni kan ada robot dua ekor. Buat lawak di depan saya. Okey, Cikgu teruskan lah. Mau tengok tu robot kah? Saya pusing ya. Takut. Tahu. Mau Cikgu. Robot Mau, Cikgu Cikgu. lelaki. Mau dia. Dia takut. Okey, kita teruskan. Kita tengok gaya bahasa. Gaya bahasa ni ini yang sangat penting terutama dalam puisi. Tanpa gaya bahasa, hancurlah puisi. Tidak adalah puisi itu. Apapun tiadalah cerpen, apa-apa pun tiada. Ibaratnya kita ni pun tidak boleh bercakap. Kita bisuk sudah ni, bobau. Tidak bahasa kan, Monica? Pakai bahasa isyarat sahaja. Iya, bahasa isyarat. Betul. Bagus kalau pandai bahasa isyarat. Cikgu sikit. Kasnida pandai ba? Okey lah, nantilah Kasnida ajar. Okey, gaya bahasa ni dia ada pelbagai ya. Ada pelbagai. So di sini Cikgu list down repetisi, kiasan, inversi, ironi, apa lagi ni? Image alam dan lain-lain. Dan bila kamu belajar gaya bahasa, kamu kena tahu apa jenis gaya bahasa, apa dia punya definisi, macam mana contoh penggunaan dia untuk setiap jenis gaya bahasa. Contohlah, dalam repetisi kamu ada, katakanlah lebih kurang kamu ada minimum lah yang ada nama, 3, anafora, epifora, responsi. Kamu tahu 3 tu, tapi sekadar kamu tahu 3 benda tu, dia tidak cukup. Macam kamu memasak, kamu lupa letak perencah kamu. So tidak sedap lah. So untuk gaya bahasa, selain kamu tahu jenis gaya bahasa, kamu mesti tahu definisi untuk setiap jenis gaya bahasa dan contoh penggunaan dia. Kamu tahu anafora, tapi apa itu anafora? Contoh, kalau saya tanya Monica sekarang, Monica, apa itu anafora? Apa itu anafora? Sebagai contoh, saya soal lah Monica konon. Nah kan, katakanlah Monica belum ready jawab. Mungkin Monica ada jawaban, tapi Monica tidak boleh jawab. Apa? Contoh lah ni Monica. Apa? Okey. Dan saya tanya lagi Joanne, apa contoh anafora? Joanne pun perkataan yang sama di baris awal. Itu adalah definisi. Itu sepatutnya jawaban Monica. Dan jawapan tu pun sebenarnya Joanne dia tidak lengkap. Dia mesti ada perkataan berurutan di awal baris yang berurutan. So kalau cikgu minta contoh, kamu turunkanlah contoh dia, pengulangan dia. Right? So itu yang kita kata, selain kamu tahu jenis gaya bahasa, kamu mesti tahu definisi gaya bahasa dan contoh penggunaan. Okay? So nanti kita akan masuk lebih dalam. Sekarang teknik penceritaan. Ini pun sangat penting. Kalau gaya bahasa ni, dia lebih banyak disoal dalam puisi. Okay? Dia tidak akan puisi tidak akan tanya tentang teknik penceritaan. Tiada. Tetapi teknik penceritaan ini merupakan aspek penting dalam prosa. Sama ada prosa tradisional atau prosa moden seperti cerpen dan drama. So ini sesiapa yang dapat tajuk prosa, tajuk ni kan dia perlu analisis kan? Dah kan cikgu bagi? Ada. So untuk kamu punya agihan tugas, jangan risau. Nanti cikgu akan bincang dengan kamu apa yang kamu harus buat. Okay? So setakat ini untuk aspek sastra, boleh faham? Ada soalan? Boleh cikgu. Ada soalan? Kenapa si Afiq tidak masuk ya? Muhammad Afiq. Ada tadi cikgu dia masuk. Sekarang dia ada kah? Ada Afiq sama Annabel tadi baru masuk. Oh, Annabel sudah masuk. Si Debra? Ya. Debra macam dengan si Nur Alia. Debra ada 3 nih. Debra, Nur Alia dengan Syaidatul. Syaidatul ada cikgu. Syaidatul ada. Mana dia? Hai Syaidatul. Ada di sini. Si Kasnida ni lah. Yang hai itu kan Kasnida kan? Ya. Syaidatul. Syaidatul. Okey, hai Syaidatul. Okey, so kita teruskan. Yang belum masuk. Yang tadi itu belum ada.
Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, ini yang cikgu katakan, bagaimana dengan menguasai kata kunci, kamu sebenarnya boleh guna satu contoh peristiwa yang sama untuk pelbagai aspek. Okey, so kita lihat contoh peristiwa ini. Ini dalam drama Kamu Asia Samia. Okey, kita punya isi adalah tentang kasih sayang saja ni ya, kasih sayang. Tapi kita boleh masukkan dia dalam bahagian nilai, jadi nilai kasih sayang. Dalam persoalan, jadi persoalan kasih sayang. Latar masyarakat, masyarakat yang penyayang. Okey, kemudian kalau kita tengok, dia juga boleh masuk perwatakan seorang yang penyayang. Unsur pengajaran, kita haruslah menyayangi ahli keluarga agar hidup bahagia. Message, pentingnya kasih sayang dalam keluarga. So, kamu nampak contoh peristiwa dia sama kan cikgu tulis sini kan? Sama, kan? Tengok, sama-sama. Okay. Sebab apa yang membezakan nanti ialah ini sahaja kata kunci untuk setiap aspek kamu. So, sebenarnya dia mudah. Mungkin selama ni bagi kamu untuk sesebuah karya, untuk cerpen ini saya mesti hafal 5 nilai, 5 persoalan, 5 latar masyarakat, 5 message, 5 dan 5 sebagainya lah. Tapi sebenarnya ada cara mudah iaitu dengan hanya menghafal kata kunci dalam sastra. Dan of course, yang kedua, kamu mesti hafal jalan cerita. Kamu mesti hayati jalan cerita karya. Sebab itu tajuk dia pun sudah penghayatan karya. So, kamu apa ni macam ada bayu berhembus. Bayu berhembus di tempat Camelia. Ada bayu Sorry, apa? So, okay. Kau bernafas ke tu? Yang jahat. Kipas sekali, mungkinlah. Okay, so ini faham kan penggunaan kata kunci akan memudahkan kamu mengaplikasikan satu peristiwa yang sama untuk pelbagai aspek sastra. Sudah faham bahkan? Perlu cikgu explain lebih lanjut lagi atau cikgu boleh teruskan? Boleh teruskan tak cikgu? Boleh teruskan. Teruskan. Thank you. Semandak sabar. So, cikgu teruskan. Okey, sekarang kita akan tengok gaya bahasa. Okey, ini antara gaya bahasa yang kita akan kupas. Ada repetisi. Kalau kamu tengok, cikgu sikit juga nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan risau, daripada 5 nih kamu akan dapat lebih kurang 20 nih. Dekat-dekat 20. Okey, sebab kita ambil induk dia, repetisi atau perulangan. Di bawah repetisi dan perulangan ni dia ada pelbagai jenis gaya bahasa. Kemudian kita ada kiasan atau perbandingan. Di bawah kiasan dan perbandingan pun kamu ada 4 jenis gaya bahasa. Kemudian kamu ada inversi, paradoks dan juga image alam. Mungkin sini cikgu lupa ironi. Ada ironi sebenarnya. Okay? So kita akan lihat one by one. Kamu mesti hafalnya. Cikgu teruskan. Okay, so kita tengok ni. Sebelum aku tayang ni, cikgu ingin tanya dulu lah. Mana orang suka berpantun? Kita punya Mekar Berseri, Ratu berpantun. Monica, apa itu asonansi? Monica, apa itu asonansi? Boleh dengar tak suara cikgu? Monica, cikgu tanya Monica ni. Monica, apa itu asonansi? Definisi asonansi. Kenapa Monica punya mikrofon rosak kan? Mic cikgu cak. Okey, sementara Monica mengadjust. Okey, Mon. Okey, Wilin. Apa itu asonansi, Wilin? Asonansi ini dia perulangan bunyi vokal dalam sajak. Dalam baris sajak. Jangan cakap sajak, puisi. Dalam baris puisi ya. Sebab bukan hanya sajak guna asonansi, semua jenis puisi guna. Okay. So konsep betul perulangan bunyi vokal. Bunyi bukan huruf vokal. Kalau kamu beri definisi perulangan huruf vokal, kosong markah. Kosong. Ingat tuh, kosong. Mesti perulangan bunyi. Sebab bila kita bunyikan dia, misal contoh ini kan. Apa ni? Cikgu pun tidak berapa nampak.
Baca ni, William. Saya tidak nampak cikgu. Okay lah, cikgu baca. Bila Oh, duduk, nampak. nampak sudah kan cikgu kasih besar. Bila duduk, duduk berguru. So, kenapa kita cakap dia perulangan bunyi vokal? Sebab kita bunyikan dia kan. Bukannya kita baca dia begini. B-I-L-A-D-U-D-U-K-D-U-D-U-K-B-E-R-G-U-R-U. Kita tidak baca begitu kan? Tapi kita baca bila duduk, duduk berguru. So, U tu kita bunyikan U. Bukan bergiuru, bergiuru. Misalnya. So, sebab tu, dia kita kata perulangan bunyi vokal. Faham? Paham. Okay, thank Faham, you. cikgu. Faham, So, itu asonansi. Sama juga literasi. Jangan kamu guna definisi perulangan huruf. Jangan, elakkan. Kalau kamu tulis huruf, memang kosong markah. So, kalau asonansi perulangan bunyi vokal, aliterasi lawan dia lah. Perulangan bunyi konsonan dalam baris puisi. So, contoh bila tegak-tegak bertanya. Okey. Dalam aliterasi ni, kalau boleh cuba elakkan ambil contoh tu huruf N atau huruf G. NG. Sebab NG ni bila kita bunyikan, dia ngeh. Dia ngeh. NG ngeh. Okay? Dia ngeh. So, kalau dalam puisi, apabila kita kata dia contoh aliterasi, kalau makan nasi, ya, N di sana bunyi dia neh, kan? Dia sebab dia tiada G kan? Okay? Tapi kalau ada NG, contoh, makan nasi siang-siang. So, NG tu bunyi dia bukan lagi neh, tapi ngeh. Perasan ke tidak? Perasan? Okay, so bila dia bunyi dia sudah lain, so actually dia sudah tidak sama dengan bunyi ne di depan tadi yang makan nasi. Bunyi dia ne. Tapi NG siang-siang nge. So dia tidak sama. So cuba elakkan daripada mengambil N dan G. Dan biasanya untuk asonansi aliterasi ini, bunyi vokal tu mesti diulang sekurang-kurangnya 3 kali. 3 kali. So kamu nampak sini, U ni, huruf U ni, bunyi U ni diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. 6 kali. So, kalau tegak bunyi teh tu 1, 2, 3. So, make sure bila kamu ingin ambil contoh untuk asonansi aliterasi, perulangan bunyi itu sekurang-kurangnya 3 kali. Jangan 2 kali. Macam tadi, makan nasi malam-malam. Berapa kali N? Berapa kali N tu? Makan nasi malam-malam. Berapa kali N? Berapa kali? 1, 2. 2. So kalau dalam 2. 2. So kalau dalam baris itu makan nasi malam-malam, apa aliterasi yang sesuai kamu ambil? Cikgu, Ma. Arvin. kenapa 2? Kenapa bukan 2? Tak faham lah. Tak faham? Sekejap, cikgu tulis balik sini. Contoh cikgu tu tadi sini. Nampak ni Afrin? Afrin nampak Okay. So sekarang kita mau cari contoh untuk aliterasi. Kita ingin cari contoh untuk aliterasi. So tadi kita cakap kalau kamu mau ambil N, berapa kali N di sini? Ni saja kan? 1, 2. Betul? Betul atau tidak? Ya. Afrin, mana Afrin? Afrin? Betul. Oh, okey. Okey, faham kan Afrin? So, ini kita cuba elakkan. Faham. Jangan ambil yang 2 kali saja kena ulang. Sebab cikgu cakap dia minimum 3 kali. Okey? So, ini contoh tak betul. So, kalau kamu mau cari contoh di sini, apa huruf konsonan kamu? Apa bunyi konsonan kamu? M. Yes, betul. Maka ambillah ini. Huruf M tu berapa kali? 1. Sini lagi ada. Ni lagi ada. Sudah. Cuba punya robot sudah mula bising sudah. Okey. So nampak sini kan? Ada berapa kali sini dia diulang? M tu berapa kali? 1. 5. 5. 5 kali.
So ambillah yang ini daripada kamu ambil N tadi baru 2 kali. N. So dia tidak menepati syarat minimum diulang sebanyak 3 kali. Macam mana? Faham? Cikgu teruskan ya. Ya, ada soalan tanya. Monica ada soalan? Tidak? Cikgu boleh dengar sudah? Boleh sudah. Okey, Afrin, bagus, faham. Mana si Syarif ni? Syarif tidak soalan kah? Okey, Ja. Sekarang ni kita masih lagi dalam gaya bahasa repetisi. Dalam satu jenis gaya bahasa mengkhusus kepada repetisi atau perulangan. So, yang ketiga kita ada anafora. Anafora ialah perulangan perkataan yang sama di awal baris yang berurutan. So, kamu mesti kekalkan kamu punya konsep. Ana di depan ataupun di awal baris dan yang berurutan. Kalau kamu hanya bagi definisi perulangan perkataan yang sama di awal baris, sampai sini sahaja, kamu tidak tulis yang ini. Katakan kamu tidak tulis. Ini sahaja definisi kamu. Perulangan perkataan yang sama di awal baris. So, tidak markah untuk bahagian itu, kosong. So, kamu mesti tulis dengan lengkap perulangan perkataan yang sama di awal baris yang berurutan. Berurutan artinya baris 1 dengan baris 2 atau baris 2 dengan baris 3 dan seumpamanya. 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6. Sekiranya perkataan itu diulang pada baris 1 dan baris 3, biarpun dia di awal baris, itu bukan anafora. Itu bukan anafora. Okey, katakan ini baris 1. Okey, dan ini ialah baris 2. So, kita lihat contoh. Jangan bersahabat pada maksiat, jangan beraja pada selera. So, perkataan jangan dan jangan itu, ia diulang di awal baris. Betul? Di awal baris. Betul? Mana sudah kamu? Betul. Dan dia berurutan baris 1 dengan baris 2. Okay, so ini kita akan ambil sebagai anafora. Sekiranya terjadi begini, ini ialah baris 3. Okay, misalnya ini baris 3. Okay, dan di baris 2 dia ada begini. Katakanlah cikgu buat sini baris 2. Okay. Usah. Cikgu guna perkataan usah beraja. Usah bertakta pada selera. Okey, katakan begini. Kamu nampak tidak perkataan jangan dan jangan tu diulang. Dia masih di awal baris. Diulang kan? Respon cikgu please. Ya, cikgu. Ya. Right. Okey, so dia diulang dan dia di awal baris. Cuma ini baris 2. Sekarang baris 1 tu dengan baris 3 dia dipisahkan oleh baris 2, ada perkataan usah. Adakah ini kamu boleh ambil sebagai anafora? Tidak. Tidak boleh. Memang tidak boleh sebab dia sudah bukan berurutan. Ini konsep berurutan. Berurutan artinya baris 1 dengan baris 2, baris 2 dengan baris 3. So, dia walaupun perkataan ini memang diulang pada awal baris, tetapi dia bukan berurutan. Dia dipisahkan oleh baris 2. So, kita tidak boleh ambil sebagai contoh anafora. Boleh fahamkah? Boleh. Boleh, cikgu. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tiada? Okey, cikgu teruskan. So, ni contoh cikgu buang. So, ingat dia mesti berurutan. Sebab tu dalam definisi kamu mesti ada guna perkataan berurutan. Okey, so sini kesan estetika ni, ini ialah kesan estetika atau kesan penggunaan bagi gaya bahasa inilah. Okey. Kadang-kadang soalan akan tanya, nyatakan atau huraikan kesan estetika penggunaan gaya bahasa dalam sajak. So, kamu akan bagi jenis gaya bahasa, contoh gaya bahasa dan sebut dia punya kesan estetika. So, setiap jenis gaya bahasa dia ada kesan dia yang tersendiri. Maksudnya sekarang dalam kamu belajar gaya bahasa ni,
Selain kamu tahu nama gaya bahasa, definisi dia, contoh dia, kamu mesti juga kuasai kesan penggunaan setiap gaya bahasa. So, untuk kalau asonansi aliterasi ini, biasanya maksud dia, kesan estetika dia sama. Menimbulkan kemerduan pengucapan. Kalau kamu mau bezakan, mungkin asonansi menimbulkan kemerduan pengucapan, aliterasi boleh kelantangan bunyi. Pun bolehlah. Tapi biasanya boleh juga kalau ambil sama begini. Okay? Kalau yang anafora, epifora dengan responsi, kesan estetika dia sama, penegasan maksud. Kenapa kita katakan penegasan maksud? Sebab perkataan itu diulang. Bila kita ulang, artinya kita ingin tegaskan benda itu. Okay? Jangan bising, jangan malas. Misal kata, jangan bising, jangan malas, jangan tidak hantar kerja cikgu. Penegasan kan? Iya. Penegasan. Okay? Jangan buat alasan tidak hantar kerja cikgu. Jangan cakap itu, jangan cakap ini. Hantar. Penegasan. Okay. Jam keluar sudah cikgu punya harimau kan? Okey, kita teruskan. Okey, epifora. Kalau anafora, perulangan perkataan yang sama di awal yang berurutan, awal baris yang berurutan. Epi ialah perulangan perkataan yang sama di akhir baris yang berurutan. So maybe kamu boleh buat kamu punya formula sendiri. E awal, I ending. Ending maksudnya akhir lah. So contoh, dia masih berurutan. Katakan ini adalah baris 4. Okay. So yang, kenapa nih mata duitan nih? Baris 4, so yang di sini ialah dia mesti baris berapa nih? Sini, baris? Apa cikgu mau tekan nih? Baris berapa nih? Kenapa lah kamu orang ni sunyi? Baris 5. Baris 5. Yes, baris 5. Siapa tu? Afrin. Betul sudah kan ni kan? Okay. Kamu kena banyak respon cikgu jangan diam-diam Kita sama-sama belajar. Alright. Okay. So, kalau epifora ialah perulangan perkataan yang sama di akhir baris. So, baris 4, baris 5, sepi merobek rasa, rindu menikam rasa. So, rasa-rasa itu ialah epifora. So, Anda mesti garislah perkataan tersebut dalam contoh. Kesan sama, penegasan maksud. Asalkan dia ialah perulangan perkataan, kesan estetikanya tetap sama menimbulkan penegasan maksud. Okay, ada soalan sebelum cikgu teruskan ke next slide? Tidak, cikgu. Tidak. Terima kasih. Kita continue. Masih lagi under repetisi. Sekarang gaya bahasa repetisi yang kelima, responsi. Tadi anafora di mana? Anafora itu perulangan di mana? Awal. Perulangan perkataan awal. Awal baris yang berurutan. Berurutan. Ya, betul, Joanne. Kalau epifora? Perulangan perkataan akhir baris. Yang berurutan. Si Joanne betul. Monica, kau suka buang yang berurutan tu, Monica. Jangan buang, Monica. Mesti ada perkataan yang berurutan di belakang tu. Okay? Okay, so Joanne sudah faham, Monica faham, tapi masih ada yang dia buang di sana. So jangan buang apa-apa, yang berurutan tu mesti guna. Asonansi, Arif? Arif, alamak, Arif ni bekas pelajar saya dulu. Afrin, asonansi tu apa, Afrin? Asonansi? Yes, asonansi tu apa? Saya lupa. Kenapa lupa? Baru tadi. Itulah tu. Itulah tu. Itulah tu. Apa satu? Ingat dulu. Ingat saya tanya Wilin dulu. Aliterasi itu apa, Wilin? Apa cikgu? Aliterasi apa definisinya? Aliterasi. Dia perulangan bunyi konsonan dalam baris puisi. Pandai. Okey, betul. Afrin, sudah dengar kan? Thank you Wilin. Sudah dengar jawapan Wilin tadi? Sudah. Okey, apa itu asonansi? Lawan saja tuh. Bunyi. Ulangan bunyi vokal.
Dalam? Apa lagi ya? Dalam? Dalam baris puisi ya. Ya. Alright, okay. Thank you. So kita teruskan. Nanti kita soal yang 23 orang nih lagi. Cuma mau tengok dulu 23 orang nih. Cuma mau tangkap dulu. Annabelle. Mana Annabelle? Annabelle. Ya, cikgu saya di sini. Sila buka kameramu dulu. Hamba di sini ingin melihat. Cikgu, tempat saya gelap. Sebab saya dalam bilik. Alasan. Tidak masuk akal. Kau kan putih. Bilik Kejap, gelap. saya pasang lampu dulu. Ketara betul balasan dia. Ketara alasan. Jangan kasih ketara alasan kah? Hey. Betul. Betul. Apa punya alasan? Adakah gelap? Dia bukan hitam kan? Lama juga pasang lampu. Pasang lampu. Hai, sementara dia tunggu pasang lampu nih, kita panggil dulu orang lain. Nanti saya mau balik sana. Mana Camelia Natasha? Camelia. Ya, cikgu. Pasang kamera. Itu boleh cikgu, saya belum pakai tudung. Dadah saja. Diam di itu baju, kasih tutup jadi kepala. Kasih keluar tuh kepala saja begitu. Hai, dadah aja lah kamu orang. Kasmida. Betul. Sakrin, Mbak. Betul. Macam Upin lah kamu. Sudahlah. Kasmida, cepat keluar. Hei, susah lah kamu orang. Ya, Kasmida. cikgu. Buka kameramu. Apa tuh? Buka kamera. Okey, Kasmida. Apa kesan estetika penggunaan asonansi dan aliterasi? Ya, tutup lagi balik. Apa, cikgu? Kesan penggunaan dia? Iya. Oke, kejap. Mau pergi mana? Pergi mencari. Sebenarnya, pikir. Oke, selamat berpikir. Sudah. Dia tuh apa cikgu? Kejap, Pak. Dia untuk mengeluarkan bunyi enggak tahu lah cikgu. Mana nota kamu, Ade? Syarif. Terima kasih karena mencoba Kasmida. Hai, Kasmida nih kan buat lawak. Syarif. Mana bisa buat lawak? Kau buat lawak lah sebab kau buat macam tu. Mbak, siapa mau jawab nih? Kita tidak mau buang masa nih. Please lah. Elvera. Jawaban dia, cikgu, menimbulkan kemerduan pengucapan. Pandai Elvera. Begitulah. Baru kita bincang tadi kan Elvera? Thank you. Iya. Ya, so terima kasih Elvera. Next kita mau tanya Nur Zamani. Tiba-tiba semua hilangkan. Inilah masalahnya. Ada tuh di depan sana tapi tidak mau jawab. Nur Zamani, ya. Apa kesan estetika penggunaan anafora, epifora, responsi? Ya, Zamani. Ruth. Ya, cikgu. Oke, apa kesan penggunaan anafora, epifora, responsi? Sudah orang nih. Monica, kamu lagi. Annabelle, sudah? Mau jawab soalan? Menimbulkan kesan penegasan. Yes, menimbulkan kesan penegasan maksud. Oke, kesan penegasan maksud. Oke, Annabelle, selamat masuk. Nanti cikgu tanya kamu. Jangan takut, cikgu tidak makan orang. Oke, so kita teruskan dengan
Responsi, dia kalau anafora tadi di depan, epifora di akhir, res ni macam kamu, ibaratnya kamu buat 2 kerja, sudah penat, di tengah-tengah tu kamu berhenti dulu, berehat, baru kamu sambung kerja. So, responsi ialah perulangan di tengah baris yang berurutan. Di tengah, in between. So, contoh, ini baris berurutan. Kita andaikan sahaja dia berurutan. Ke atas usah gila mengampu, ke bawah jangan gila menyampah. So, perkataan gila-gila tu sebagai responsi. Kesan estetika sama, menimbulkan penegasan maksud. Okey, boleh faham? Boleh, Cikgu. Okey, next kita Boleh, ada Cikgu. Thank you. Next kita ada simplok. Simplok ni sebenarnya jarang disoal lah. Cuma cikgu bagi tahu sahaja, simplok tu ialah perulangan perkataan di awal dan di akhir baris yang berurutan. Maksudnya, kalau dari segi formula, anafora plus epifora. Di awal dan di akhir. Okay, so contoh, yang pahit sama ditelan, yang manis sama ditelan. Okay, so yang dan ditelan itu diulang pada baris yang berurutan. Yang di awal, ditelan di akhir secara berurutan. Inilah simplok. Kesan sama menimbulkan penegasan maksud. Okey, itu kalau gaya bahasa kiasa, gaya bahasa repetisi yang ada nama. Kamu ada asonansi, kamu ada aliterasi, kamu ada anafora, epifora, responsi dan juga plus simplok ada 6. Okey, selain itu kamu ada juga gaya bahasa repetisi yang dia tiada nama istimewa spesifik begini ya, dia tiada nama. So, kita akan panggil itu sebagai repetisi sahaja. Cuma repetisi ini dia ada gelar dia sendirilah, ada penjelasan dia sendiri. Repetisi perulangan kata dalam baris. So, misalnya ini, jeruk manis dimakan manis. Ini satu baris ya, satu baris ayat. Cuma perkataan manis tu diulang. So, kalau kamu jumpa begini, ini namanya repetisi perulangan kata dalam baris. Masih juga menimbulkan penegasan maksud. Okey. Kemudian ada juga repetisi perulangan kata dalam rangkap. So yang ni dalam satu rangkap tu kamu nampak ada perkataan yang sama diulang. Okey. Untuk, kamu tengok ni untuk. Dia di awal baris rangkap 1, di awal baris rangkap 1. Cuma dipisahkan oleh baris 2. So ini bukan anafora. Kalau jadi begini, untuk dan untuk kamu ni, fakta dia ialah repetisi perulangan kata dalam rangkap. Sebab dia dalam satu rangkap. Okay? Kesan sama menimbulkan penegasan maksud. Boleh ikut lagi? Boleh faham? Boleh, faham. Okay. Boleh. Okay, kita teruskan Boleh, ya. Cikgu. Kita teruskan. Bilin, vaksin masih okey? Vaksin masih okey? Okey, Cikgu. Bagus, Okey. cikgu suka. Okey, bagus. So, kita continue. Masih ada repetisi perulangan frasa dalam rangkap. So, yang tadi, yang ini, perulangan kata dalam rangkap sebab dia hanya satu perkataan. Untuk dan untuk. Kalau perulangan frasa dalam rangkap, dia 2 perkataan atau lebih lah. Apalah tanda pisang lidi bila dimakan terasa perisa. Apalah tanda orang berbudi, hatinya rendah, berbudi bahasa. So, perkataan ataupun frasa apalah tanda, ini ialah repetisi perulangan frasa dalam rangkap. Okey, cuba kamu tengok dalam contoh ni. Apa gaya bahasa repetisi lain yang kamu jumpa di sini? Yang baru sejak tadi kamu belajar. Apa perkataan dia? Apa gaya bahasa dia? Nampak? Okey, cikgu bagilah. Kamu beritahu cikgu apa dia punya gaya bahasa. Nampak perkataan berbudi ni? Ni, berbudi. Nampak? Nampak. Okey. Sini pun ada berbudi kan? Kan? Iya, betul. Okey. So, apa gaya bahasa repetisi dia tu? Tak mau jawab cikgu. Apa gaya bahasa repetisi dia ni? Sini ada berbudi, sini ada berbudi. Dalam satu rangkap. Suara. No. Baru je tadi. Aliterasi. Kenapa aliterasi? Ingat aliterasi itu Avril. Aliterasi ialah perulangan bunyi konsonan. Cikgu sebut sini ni. Berbudi.
perkataan berbudi nih, dia diulang. Di sini pun ada berbudi. Oke. So apa gaya bahasa repetisi dia nih? Keindahan irama. Keindahan irama, Monica. Di mana pula keindahan irama tuh, Monica? Simplok, bukan Clement. Simplok tuh di awal dan di akhir. Responsi nggak Cikgu? Responsi itu di tengah-tengah sayang, yang berurutan. Asonansi. Asonansi itu bunyi vokal sayang. Nina, cepatnya kamu lupa. Nina, perulangan kata dalam rangkap. Nampak kan nih? Nampak? Nampak Cikgu, nampak. Cikgu. Macam mana kamu lupa nih? Baru saja kita di sini tadi, baru kita masuk sini. Cepatnya kamu orang lupa. Macam mana tuh? So ini perkataan berbudi dan berbudi ini kamu boleh jadikan juga dia gaya bahasa yang ini. Perulangan repetisi, perulangan kata dalam rangkap. Betul atau tidak? Betul. Ada yang berani cakap cikgu salah? Tidak ada. Mon, di mana kamu jumpa tuh Mon tadi tuh? Betul Cikgu. Monica, di mana kamu jumpa fakta kamu tuh? Yang tadi tuh. Terbagi dia punya definisi. Kesan. Oke, dapat kita teruskan. So, ingat baik-baik ya. So, next kita ada masih under repetisi, perulangan kata di awal baris setiap rangkap. So, kita sudah habis perulangan frasa dalam satu rangkap yang sama. Habis, dalam rangkap habis. So, sekarang kita keluar, kita teliti rangkap demi rangkap. Ada tidak perulangan perkataan di sana? So, sebab kita tahu repetisi ini adalah perulangan. So, kamu jangan hanya meneliti perulangan dalam baris, tengok juga perulangan dalam satu rangkap, kemudian keluar perulangan dalam rangkap-rangkap. So, untuk ini kamu ada repetisi perulangan kata di awal baris setiap rangkap. Oke, katakan ini ialah rangkap 1. Katakan ini rangkap 1. Oke, yang di bawah nih dia ialah rangkap 2. So, kamu nampak di sini perkataan untuk dan untuk ini diulang pada awal baris setiap rangkap. Kan? Nampak nih kan? Rangkap 1 baris 1. Rangkap 2 baris 1. Nampak. Boleh faham kan nih konsep dia? Boleh. Alright. Boleh. Ada soalan? Tiada Cikgu. Ada. Adakah tuh? Ada juga. Afrin Cikgu. Prin ada soalan? Oke, silakan. Saya tidak paham lah. Ya, Afrin, apa dia? Apa dia, Afrin? Tidak. Afrin, kalau mau soal saja, cikgu sedia jawab. Tadi maksud cikgu apa? Mana jawab? Paham. Yang tadi lah cikgu, yang rangkap 1 dengan rangkap 2. Saya tidak paham. Macam mana dia boleh jadi gaya bahasa perulangan? Ya. Alright, so kita masuk balik sini. Tengok fakta dulu, Afrin. Paham dulu fakta. Repetisi perulangan kata di awal baris setiap rangkap. Paham dulu. Maksudnya, ada perkataan yang diulang pada awal baris setiap rangkap. Perkataan itu di awal baris setiap rangkap. Bila awal baris, artinya dia baris pertama untuk setiap rangkap. Oke, so katakan ini kan cikgu sudah tulis, katakan ini rangkap 1, yang di bawah ini rangkap 2. So, baris pertama ialah untuk kan, perkataan untuk. Oke. Kemudian pada baris kedua sama juga dia mulakan ayat baris 1 dia dengan untuk. So, ini yang kita kata perulangan kata di awal baris dan setiap rangkap. Sebab pada baris rangkap 1 dia ulang, baris 2 pun rangkap 2 pun dia ulang. Macam mana? Boleh faham penjelasan cikgu, Afrin? Boleh. Oke. Ataupun masih keliru lagi?
Oke, ada Okay, slide deh. Alright, thank you. So, kita teruskan dengan Monica atau Wilin, sesiapa di antara kamu di sana. Kalau ada soalan di ruangan chat, tolong baca. Oke, cikgu. So, itu habis kita punya repetisi. Baru repetisi itu. So, kalau kamu tengok, repetisi kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 Anda repetisi sahaja. Okay, so kamu kena hafal tu. Kemudian, sekarang kita tengok gaya bahasa kedua, kiasan. So, kiasan ni dia cuma ada 4 metafora, personifikasi, simili dan hiperbola. Sebenarnya ada lagi yang kelima, alusi. Tapi kamu di form 6 tidak payah benda tu. So, ini sahaja 4 untuk gaya bahasa kiasan. So, kiasan ni dia slash dengan perbandingan. Slash kadang-kadang dalam soalan dia tidak guna istilah gaya bahasa kiasan, tapi dia guna istilah gaya bahasa perbandingan. So, kalau dia tanya tentang kiasan atau gaya bahasa kiasan atau perbandingan, isi kamu masih sama, iaitu tentang inilah, metafora, personifikasi, simili, dan hiperbola. 4 saja, jangan pergi tambah-tambah. Kalau kamu tambah lagi, artinya salah, sudah fakta kamu tu. So, kita lihat metafora tu ialah, ini definisi dia. Perbandingan di antara unsur konkret dengan unsur abstrak. Konkret tu ialah sesuatu yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Kita boleh sentuh. Tapi kalau abstrak kita tidak nampak dengan mata kasar. Kita tidak boleh sentuh. So kalau yang konkret dan yang abstrak tu digabungkan menjadi dua perkataan di dalam sesebuah puisi kah, dalam sesebuah penulisan prosa kah, itu ialah metafora. Gabungan unsur konkret dan abstrak. Konkret mesti di depan, abstrak di belakang. Jangan kamu tulis perbandingan unsur abstrak dengan konkret. Pastikan kamu ikutlah apa yang betul, kita biasakan. Biasakan yang betul. Perbandingan unsur abstrak konkret dengan abstrak. So, contoh di sini, perahu rindu. So, perahu tu konkret. Kita boleh nampak, kita boleh pegang. Rindu tu abstrak, kita hanya boleh rasa. So, itu yang kita kata perahu rindu ini sebagai metafora. Sebab ada konkret, ada abstrak. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh, cikgu. Ya. Boleh, cikgu. Nah, sekarang cikgu mau rehat dulu. Cikgu mau bagi kamu berjiwang-jiwang dulu. Cuba kamu tulis ataupun kamu sebut contoh gaya bahasa metafora kamu. 2 perkataan saja, konkret plus abstrak. Api, Bulan masa. Bulan, masa, betul. Lagi? kemarahan. Apa tu Lautan kemarahan? pikiran. Lautan pikiran. Api kemarahan. Woi, timbun si Joanne. Api kemarahan. Habis dah tu si Api Monica kemarahan. punya jawapan. Okey, betul. Joanne, cukuplah dulu. Banyak sudah kau punya jawapan. Nanti habis jawapan si Monica sama si Wilin. Sama yang lain. Okey. Wilin, Adriel, Monica, apa gaya bahasa kamu? 2 patah je. Yang lain boleh tulis di Daun chat. berguguran. Daun. Daun tu konkret, berguguran tu bukan abstrak. Dia mesti kata nama juga. Dia mesti kata nama. Oh, okey. Hutan sepi. Sepi. Itu. Hutan. Kalau hutan rindu boleh. Sepi itu kan dia kata sifat bahkan. Kata sifat kan? Kata adjektif. So kita mau kata nama dengan kata nama. Macam perahu rindu. Tapi perahu rindu. Hutan sepi tak boleh lah. Hutan asmara kau. Hutan asmara. Menara kasih betul. Menara kasih betul. Rimba kehidupan betul. Pandai ni. Lautan tenang. Lautan tenang bukan. Hmm. Apa lagi? Lautan ilmu boleh. Okay? Saidatul. Dinding sakit boleh kah? Joanne, kita ada jawapan. Hati sakit, dinding sakit. Hati sakit, dinding sakit. Tara boleh. Meo. Ini hiburan kita di KMK hari ini. Nahi he nak bikin kabi nahi he. Tara boleh. Jantung masa. Jantung masa. Macam mana ni jantung masa ni? Jantung
Bolehlah. Tiada jantung. Sudahlah kamu. Tiada jantung segala keluar karya. Apa nih satu perkataan? April. Apa April satu? Elvera tuh Cigo. Nina si April. Cikgu mau tanya April. April. Embun masa. Yes, pandai April. Embun masa. Pandai. Cikgu. Oke. Abstrak ni macam mana, Pak? Tidak boleh dinampak. Kau boleh rasa saja macam perahu rindu. Kau tak boleh rasa, kau tak boleh nampak tu rindu kan? Kau tak boleh pegang pun. Macam lautan masa. Lautan kamu nampak, tapi masa kamu bukan boleh nampak, kamu bukan boleh pegang kan? Kan? Siapa mau makan, makan saja. Kita teruskan dulu. Tapi tenang bukan tiba nampak tu. Lautan tenang, ini betul. Ombak rindu boleh. Lautan tenang dia gambaran sikap kepada tu lautan. Dia bukan kombinasi konkret dengan abstrak, ya? Boleh. Boleh. Lautan kasih. Lautan kasih boleh. Kasih ibu tak boleh, ya? Okey, kita teruskan dulu. Nanti kamu cari, nanti saya bagi kamu assignment mengumpul gaya bahasa. Okey, kita tengok personifikasi. Dia kalau personifikasi ataupun gaya bahasa perorangan, kita panggil gaya bahasa perorangan, dia memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda tidak bernyawa. Okey, daun nyiur, melambai, lambai. So, artinya objek yang bukan manusia tu dia melakukan kata kerja yang dilakukan oleh manusia. Biasanya kata kerja macam ada perkataan itu ialah kata kerja. So, daun nyiur. Nyiur ni ialah kelapa. Macam mana daun kelapa tu boleh melambai-lambai? So that's why kita kata sebagai personifikasi sebab daun nyiur ni diberi sifat manusia. Daun nyiur ni bukan benda hidup, dia benda tidak bernyawa, tapi dia boleh melakukan sifat manusia iaitu melambai. Okey, boleh faham? Boleh faham? Siapa mau bagi? Boleh. Siapa mau bagi contoh? Satu lah. Saya juga. Sabrina, apa? Rumput itu menari saat tertiup angin. Amboi, kau buat sendiri kah tu? Ciwangnya cantik. Rumput itu menari saat ditiup angin. So, apa kata kerja di sana? Menari. Yes, menari. Okey, Monica boleh faham? Yang lain boleh faham? Boleh faham? Boleh juga, boleh. Okey. So, simile. Thank you. Simile perbandingan langsung dengan menggunakan perkataan bagai umpama seperti laksana bak. Okay? Ini asal dalam baris tu ada menggunakan perkataan bagai umpama seperti laksana bak, itu ialah simile. So contohnya wajahnya cantik seperti bidadari. Okay. So ada perkataan seperti, maka itu ialah simile. Okay. Satu contoh daripada kamu orang. Siapa mau cuba? Ramai kamu di sini. Siapa mau coba? Mana Lexis? Lexis? Siapa mau coba? Kita mau kejar masa nih. Come on. Cikgu, pakai bak pun boleh kan? Boleh. Silakan Joanne. Hatinya hancur bak kaca terhempas ke batu. Okey, boleh. Bagus, Joanne. Hatinya hancur, bak kaca jatuh ke batu. Okey, betul. Syarif pun betul. Umpama bulan dipagari bintang. Okey, siapa lagi? Satu lagi lah. Senang saja. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Ya, Joanne, sedia menjawab. Kalau kan di sini ada dia cakap seperti itu. Jadi dia boleh masuk boleh kasih masuk peribahasa juga macam seperti tikus membaiki labu gitu. Okey, boleh. Terima kasih soalan. Dalam sastra kamu tiada gaya bahasa peribahasa. Okey? So kamu ada simile. So kalau kamu jumpa seperti tikus membaiki labu, kamu ambillah itu sebagai simile. Oh, okey. Okey, thank you soalan. So kalau tidak kita teruskan dulu. Yang keempat, hiperbola. Hiperbola ni tengok saja hyper artinya melampau, berlebih-lebihan. So maksudnya ialah
Hiperbola ialah perbandingan secara melampau atau berlebih-lebihan. Contoh, demimu kasih lautan api sanggup ku renang. Okay. Sanggup kamu renang lautan api? Gila kah? Ya. Baru Sanggup. sanggup, siapa tuh sanggup? Afrin, orang gila sajalah sanggup. Afrin, kamu si Kashmida sekarang di seberang laut, kau sekarang di seberang sini. Kerana cintamu kepada Kashmida, kau sanggup berenang itu lautan api di tengah-tengah kamu untuk mendapatkan Kashmida. Sanggup, Afrin? Sanggup. Tipu tuh Cigu. Tipu lah, Afrin. Tidak gunanya, Afrin. Sanggup. Jangan Lilin. Dia takut. Itulah, karena cucuk jarum pun sudah menangis. Sanggup. I jump. Jom. Afrin, logiknya gini Mbak Afrin. Kau bilang kau sanggup berenang lautan api. Belum kau sampai di seberang sana kau sudah rentung lah. Buat apa kau mati mau dapatkan Kashmida? Kalau begitu pakai kapal terbang lah. Begitulah baru sanggup. Ini kau berenang di lautan api. Sanggup kok dia. Belum sempat jumpa sudah Sanggup terbakar. mati. Ya. Jadi mendiang sudah. Macam mana tuh? Jadi si Kashmida sana kehilangan kamu lah. Sudah lawak. Lawak kah? Okey, kita teruskan lawak kah. Okey, itu hiperbola. Jadi tidak boleh pakai sudah. Kadang-kadang kalau orang bercinta ni cakap dia ni bukan lah. Ada lagi dia cakap, belalah dadaku, lihatlah apa yang ada di jantungku. Terpahat namamu di sini. Kau katakan Monica. Cikgu geli oh. Katakan bayangkan kalau si Syarif cakap macam tu dengan kamu, Mon. Mon, kalau kau tak percaya dalamnya cintaku padamu, ambillah pisau, belahlah dadaku. Kau akan melihat. Sebagai dia tamparan kesedaran. Tidak, kau belah je dada dia. Kau belah je dada dia. Kau belah je dada dia. Kau tengok sana. Dia dah pun nama kamu sana, Monica. So, dia pun almarhum. Innalillahi sudah dia. Bolehlah kacau jantung dia. Bolehlah kau jalan jantung dia. Terus jadi kaya raya. Kaya raya. Okey, itu contoh. Biasanya orang bercinta yang suka buat hiperbola ni, melampau-lampau. Okey, cuba kamu buat. Betul. Ini si Upin lah betul ni, si Afrin ni. Coba kamu buat satu kamu punya tagline hiperbola. Coba. Genggam bara api biar sampai jadi abu. Coba tuh. Coba yang buat yang biasa punya, santai-santai punya. Gambar api. Semangat. Kenapa ada suara baru? Syarif buka kamera bah. Saya lupa sudah macam mana handsome-nya kamu. Tolong bah Syarif. Cikgu kalau Sekejap. Sisir. Cikgu satu cikgu. Syarif. Hai Syarif macam artis. Kejap Syarif, Monica mau tanya. Ya. Jangan tutup kamera Syarif. Contoh lah cikgu. Contoh. Setiap langkahmu terpahat namaku. Amboi. Video. Amboi. Itu macam hiperbola juga tuh. Terlampau lebih juga di setiap langkah si Syarif kan. Syarif melangkah 10 langkah, setiap langkah tuh Monica. Gitu. Okay. Kata. Gitu kan Monica? Itu kan? Ya, boleh. Hiperbola. Okey, Syarif. Cikgu kalau teriaknya membelah angkasa. Itu lagi lah melampau. Jeritnya membelah angkasa. Itu melampau. Saya mau belah rumput pun tak boleh. Rumput je saya mau belah. Saya menjerit rumput pun tak mau terbelah. Hebat. Saya mau belajar lah ilmu tu. Bagus Syarif. Memang melampau. Syarif pernahkah jeritan membelahkan rumah? Tidak. Gagar ke rumah. Okay, so thank you Syarif. Faham sudah kan konsep ni kan? Okay, masa kita makin hampir ke penghujung. So sekarang kita tengok inversi. Thank you Syarif ya. Sekarang kita tengok inversi. So habis kalau kiasan ini saja 4. Tolong ingat 4 saja. Metafora, personifikasi, simile, hiperbola. Kesan estetika dia sama. Menggerakkan daya imajinasi pembaca. Kenapa? Sebab cuba kamu bayangkan kalau kita kata macam tadi Syarif cakap hiperbola lah. Jeritnya membelah angkasa. Terus kita pun fikir, wah macam mana tuh jeritan boleh membelahkan angkasa? Betul tidak? Kamu akan berfikir kan? Macam mana tuh? Kamu berfikir ke tidak?
Pikir kan? Betul. Kalau tidak berpikir tuh dia punya sel-sel otak tidak berhubung. Oke. Minumlah susu bro. Jangan minum susu, saya tunjuk. Oke, next kita pergi ke gaya bahasa seterusnya. Inversi ini paling senang. Inversi ini pembalikan kata. Definisi dia ialah pembalikan kata. Kalau dalam BM kamu panggil dia ayat terbalik, ayat songsang. Ayat songsang. Contohnya lah, mungkin contoh cikgu bagi ni dia agak dalam. So kalau kita ambil contoh mudah. Nasi saya makan. Ini inversi. Okey, cuba kamu jadikan dia ayat biasa. Sepatutnya Saya makan nasi. Cepat toh si Kashmida. Betul. Sepatutnya ditulis sebagai saya makan nasi, bukan makan saya nasi. Okay. Makan saya nasi. Kakak. Okey. Kenapa dia hilang gitu? Nasi makan saya. Nasi makan saya, itu lagi lawak. Lawak. Nasi makan saya. Siapa tu bagi nasi makan saya tu? Joanne kah? Cuba lupa tengok. Okey, so ini ya. So kalau inversi paling Willin. So inversi ingat pembalikan kata, ayat terbalik saja. So bila kamu jawab, kamu keluarkan contoh yang salah tu. Okey, macam begini kan. Nasi saya makan. So nanti kamu mesti sambung, sepatutnya ditulis sebagai saya makan nasi. Mesti kamu tulis macam ni dalam contoh kamu. Okay? Jangan bagi nasi saya makan sahaja. Tapi kamu mesti betulkan macam mana sepatutnya nasi saya makan tu ditulis. Baru dia bukan inversi. Okay, boleh faham? Boleh faham? Boleh. So kesan estetika, balai. Kesan estetika menimbulkan kelainan pengucapan. Dan kita ada yang seterusnya paradoks. Okay, definisi paradoks, gaya bahasa yang menimbulkan pertentangan maksud. So benci tapi rindu. Saya benci lah si Afiq ni, tapi saya pandai. Afiq mati, saya kena marah cikgu Shima tu. Saya benci lah si Afrin ni, tapi kenapa saya pandai rindu dia? Itu contoh, benci tapi rindu. Okay, so kesan dia menimbulkan kelainan pengucapan. Okay, ada soalan? Senang kan? Senang. Itulah si Joanne punya intonasi kan macam sudah boring belajar. Senang. Bukan cikgu, saya minum air tadi. Okey, cikgu faham juga mau jam 1. Okey. Itu tajuk kita sampai di sini saja hari ini sebab kita ada sikit. Boleh lagi cikgu teruskan? Boleh. Okey, cikgu laju. Ini kamu tolong faham betul-betul. So, ini contoh soalan sebenar dalam STPM. Soalan ini pecahan. Biasanya soalan kamu 25 markah kalau soalan tunggal. Ini soalan pecahan, so dia 9 markah. So, cikgu akan bagi kamu 2 contoh soalan. Tengok betul-betul apa soalan minta. Dengan mengemukakan contoh, huraikan 3 jenis gaya bahasa perbandingan yang terdapat dalam sajak. So, dia minta kamu huraikan 3 jenis gaya bahasa perbandingan. So, lihat ini. Bila kamu sudah nampak ini, kamu highlight, make sure jawapan kamu hanya tentang gaya bahasa perbandingan. Jangan ambil asonansi, aliterasi, anafora, epifora, responsi dan semua tisi itu. Tak mau. Jangan ambil inversi, jangan ambil paradoks, jangan ambil apa lagi? Image alam kah, apa-apakah, jangan ambil. So, kamu hanya ambil gaya bahasa perbandingan. Tadi cikgu cakap gaya bahasa perbandingan ada berapa? 4. Yaitu? Metafora. Personifikasi. Hiperbola. Personifikasi, hiperbola dan simile. So dari betul. So bila kamu sudah hafal itu, then kamu cari, kamu lihat dalam soalan sajak. Sajak akan diberikan. So kamu analisis dalam sini mana ada mana hiperbola dia, mana personifikasi dia, mana simile dia, mana dia punya metafora. So cari, adakah tidak 4 tu? Tapi kalau soalan tu hanya minta 3 kan, mana 3 yang kamu jumpa dulu cukuplah isi kamu tu. Sudah kamu jumpa tu, kamu highlight di sini dan kamu akan bina jawapan.
So, untuk soalan ini, oleh sebab dia soalan tunggal, maka jawapan kamu ni hanya terdiri daripada fakta, huraian dan contoh. Tak perlu pengenalan, tak perlu penutup. Sebab dia soalan pecahan. Tengok ni, pecahan, 9 markah. Kalau pecahan, dia bukan bulat 25. Kalau soalan tunggal 25 markah, baru kamu perlu bina pengenalan dan penutup. Ini soalan tunggal, tak perlu. So, 3 isi kan? Dia cakap sini, 3 isi. 3 jenis gaya bahasa. So, kamu pun dalam jawapan, setiap satu isi kamu tu terdiri daripada fakta, huraian, contoh. Fakta kamu ialah jenis gaya bahasa, huraian kamu ialah definisi gaya bahasa yang kamu jadikan fakta, dan contoh kamu ialah ambil contoh gaya bahasa tersebut berdasarkan sini, sajak yang kamu disoal tadi. Okey, so misal kata inilah yang kamu jumpa. Kamu ada personifikasi, kamu ada metafora, kamu ada hiperbola. So, kamu akan highlight itu contoh dalam sajak kamu. Okay, so ini yang huraian ni, ini ada di kepala. Tiada dalam kertas jawapan, ada di kepala, kamu sudah hafal. So, kamu akan keluarkan dia dalam bentuk jawapan kamu seperti ini. Okay, so cara menulis jawapan, very simple. Terus saja masuk. Pertama, personifikasi. Ini ialah fakta kamu. Okay. Kemudian personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda tidak bernyawa. Ini ialah huraian kamu, iaitu definisi. Yang ini. Nampak ni kan? Ni kan? Nampak kan? Okey. Ya. Okey. Kemudian yang contoh gaya bahasa, ini. Terus sahaja turunkan. Contoh, turunkan. Salin ikut bentuk asal dalam puisi. Tengok ni, telah datang angin kemerdekaan, melambai tanah air berlagu sentosa. Cikgu salin saja bentuk asalnya, cikgu tidak ubah. Nih, sini. Telah datang. Tengok ni, dia 2 baris. So, kamu tak payah susah-susah mau kasih bergabung ini 2 baris jadi 1 baris. Jangan. Ikut saja macam mana bentuk asal baris tu dalam sajak, kamu pindahkan dalam jawapan kamu, ikut bentuk asal. Okey, boleh faham? Boleh. Cikgu kalau mau masuk yang kedua punya macam mana? Masuk yang kedua, terus kamu lompat 1 baris kosong dan tulis. Macam ni juga? Macam ni juga. Macam ni. Okey. Ini kenapa 2 saja isi cikgu tulis ni? Okey, tertinggal lah tu. So, katakan ini isi kedua kamu kan? Isi kedua kamu sebenarnya ialah metafora, tertinggal ni. Okay. Katakan, kalau kamu mau pergi makan, kamu boleh pergi makan. Teruskan saja. Cikgu kena habiskan juga ni. Boleh ya? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Okay. So, ini metafora. Metafora ialah gaya bahasa perbandingan yang menggabungkan unsur konkret dengan abstrak. Okay. Itu definisi. So, contoh terus tulis di sini. Mahkota kedaulatan. Okey, so kalau kamu tengok, ni isi kedua. Okey, so kalau kamu tengok mahkota kedaulatan, kita lihat sajak asal. Okey, mahkota kedaulatan dia ada di sini, di bawah ni, Kamu boleh ambil mahkota kemerdekaan pula ni. Sini sebenarnya kedaulatan ke kemerdekaan? Katakanlah cikgu yang salah di sini, kemerdekaan. So, sini mahkota kemerdekaan. Jadi, cikgu salah tu di sini. Okey, so kenapa cikgu tulis di sini hanya mahkota kemerdekaan? Sedangkan dalam teks asal saja, dia menjunjung bakti mahkota kemerdekaan. So, boleh. Kalau kamu mahu tulis mahkota kemerdekaan sahaja di sini, tiada masalah. Kamu tak payah garis sudah ni, sebab dia sudah nampak konkret mahkota kemerdekaan abstrak. Betul kan? Kan? Hello? Betul. Okay. Ya. Tetapi, thank you. Tetapi jika kamu tulis begini, menjunjung bakti mahkota kemerdekaan, kamu masukkan tu dalam kamu punya, katakan kamu ingin ambil ini, katakan kamu ingin ambil contoh baris ni, dan jadikan sebagai contoh kamu di sini. Okey, contoh
sini. So apa akan jadi ialah bila kamu tulis satu baris ni sebagai satu jawapan lengkap untuk contoh metafora, kamu mesti highlight ini mahkota kemerdekaan. Garis. Garis. Sebab di sini dia metafora. Menjunjung bakti ni bukan metafora. So kamu mesti garis mahkota kemerdekaan sebab inilah metafora kamu. Kalau kamu tidak garis, okay, dalam kes kedua ni, contoh kedua kamu ni, kamu tidak garis, katakan kamu just bagi mahkota menjunjung bakti mahkota kemerdekaan. Kamu tidak garis, okay? Kamu bagi dia begini sahaja. So, tiada markah, kosong markah untuk contoh. Sebab mana satu metafora? Tidak diketahui. So, kalau kamu mau tulis satu baris begitu, ingat pesan cikgu, kamu mesti underline. Kalau cara paling selamat, terus tidak payah, terus saja ambil mahkota kemerdekaan. Okay, boleh ikut cikgu? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Ketiga sama cara jawab dia. Bagi fakta, bagi definisi, bagi contoh. So, ini situasi jawapan pelajar selalu. Dia bagi fakta betul. Huraian definisi salah, contoh betul. So, dia adalah markah untuk huraian. Dapatlah 2/3. Atau mungkin fakta dia betul, huraian salah, contoh salah. Satu saja markah dia pada bahagian fakta. Atau mungkin fakta dia betul, huraian dia betul, contoh dia salah. So, dapat markah fakta, dapat markah huraian. 2/3. Kemudian, situasi lain, fakta salah, huraian betul, contoh salah. Kosong markah. Kamu tahu kenapa dia kosong nih? Walaupun dia ada huraian yang betul di sini. Sebab dia punya fakta salah. Tengok sini, fakta salah, huraian salah, contoh betul, sama juga kosong. Ataupun mungkin fakta salah, huraian betul, contoh betul, kosong juga markah. So, kata kunci dia di sini yang kamu mesti ingat. Fakta mesti betul, baru kamu dapat markah. Tengok nih, fakta ada markah. Fakta salah, kosong markah. Fakta salah, kosong markah. So, ini kena ingat baik-baik. Okay, ini baru contoh soalan pertama tadi. Dia minta tentang penggunaan gaya bahasa. Kamu tengok dulu balik. Dia minta huraikan 3 jenis gaya bahasa perbandingan. Okay? Sekarang kita ada soalan kedua. Contohlah soalan tu dia begini. Dengan mengemukakan contoh, huraikan kesan penggunaan gaya bahasa perbandingan yang terdapat dalam sajak. So, kita masih lihat gaya bahasa perbandingan. Cuma sekarang dia minta tentang kesan penggunaan. Dia tidak mau kamu huraikan gaya bahasa, tapi dia mau kamu huraikan kesan penggunaan gaya bahasa. So, kalau soalan minta tentang kesan penggunaan, dia ada sedikit berbeza cara jawab. Pertama, fakta masih sama, kemukakan jenis gaya bahasa. Selepas bagi fakta, bagi contoh. Bagi contoh personifikasi. Selepas bagi contoh personifikasi, dan kamu sokong dengan kesan penggunaan gaya bahasa personifikasi. Okay, itu cara menjawab dia. Sedangkan kalau yang tadi, hurai penggunaan gaya bahasa, dia fakta, huraian, contoh. Fakta, definisi, dan contoh. Tapi kalau soalan macam ni, dia minta kesan penggunaan gaya bahasa. Cara jawab kamu, fakta, contoh, huraian, kesan. Itu beza dia. Boleh faham? Boleh. Sama. So, cuba tayang saja. So, misal kata, pertama, personifikasi. Terus turunkan contoh dia, and then sokong kesan penggunaan personifikasi. Tak perlu bagi definisi di sini, tidak payah. Tidak markah pun kalau kamu bagi definisi. Kamu hanya buang masa. Okay? Tidak markah untuk definisi. So, kamu bagi fakta, contoh, dan kesan penggunaan gaya bahasa yang kamu bagi. Sama juga lah si kedua. Fakta, contoh, kesan. Ayat ketiga. Fakta, contoh, kesan. Okey, itu sahaja. Adakah kamu faham cara menjawab untuk dua soalan itu? Faham, Jo. Ya, Joanne yang betul faham. Ada soalan? Ada soalan? Syarif, tidak? Tidak. Okey, yang lain-lain tidak? Tidak. Faham. Afrin faham. So, kalau tidak, kelas kita sampai di sini sahaja hari ini. Jangan lupa katakan A pada KMK. Katakan A pada KMK. Perjuangan kita bermula dan kita akhiri dengan A. Azam kita A, kita tutup. Pastikan akhiri dengan A.
So, jika tidak sebarang soalan daripada cikgu untuk hari ini selesai, minta maaf masa kamu termakan sedikit. Cikgu tahu kamu lapar. So, kalau tidak soalan, kita berakhir di sini dan cikgu tutup dulu slide cikgu ni. Mari kita bergambar. Kita bergambar. Terima kasih kamu yang hadir pada kelas cikgu hari ini. Semoga kamu akan dapat memahami isi pembelajaran yang cikgu sampaikan. Ya, so tugasan kamu ialah hasilkan nota ringkas untuk tajuk hari ini. Besok kita akan masuk teknik penceritaan. Ya, so kamu boleh cuba Google cari-cari info tentang teknik penceritaan. Okey, jom kita bergambar. Siapa ambil gambar ni? Cikgu kah? Cikgu? Cikgu lah. Tidak mau respon cikgu. Syarif pakai kamera ambil gambar lah. Cikgu Sedia sudah sirut kau di sana. Okey, ready? Senyum kamu orang yang paling manis, paling handsome. 1, 2, 3.